Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Alhamdulillah, masuk kita huraian perkara yang menyempurnakan sembahyang, muka surat 38 Rumi, Jawi muka surat 13 bawah sekali. Muka surat 13 bawah sekali. Ada pun tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, adapun ilmu itu atas tiga wajah. Ilmu itu atas tiga wajah. Kalau kita tengok, baru ni kita bahas berkaitan dengan 12 perkara ya. 12 perkara ataupun kata hukama 12,000 perkara ada dalam sembahyang. Fadilat dia, kelebihan dia, banyak kelebihan dia. 12,000, tapi tak perlulah kita nak buat sampai 12,000 perkara, kerana 12,000 tu terkumpul, tersimpan dalam 12 je. 12 perkara. 12 perkara. Siapa yang buat 12 tu dapat 12,000. Yang pertama ilmu, yang kedua wuduk, yang ketiga pakaian, yang keempat memelihara waktu, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam niat, yang ketujuh takbiratul ihram, yang ke-8 berdiri, yang ke-9 baca qiraah, baca Quran, ayat-ayat Quran, yang ke-9 tu, yang ke-10 rukuk, 11 sujud 2 kali, 12 tasyahud akhir. Buat perkara ni dengan sempurna, dia sebut bawah ni, maka dapatlah 20,000. Yang pertama apa? Ilmu. Adapun ilmu tu atas tiga wajah. Yang pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunat. Kita dah bahas sikit lah, tak banyak pun, sikit kita dah bahas, iaitu tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Tahu, bahasa lain kaifiat. Bahawa diketahui fardu, diketahui fardu daripada sunat. Maknanya kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat dalam sembahyang tu. Yang kita tahu 13 lah yang wajib tu. Yang lain tu adalah sunat. Kerana bahawasanya sembahyang itu tidak sah melainkan diketahui kaifiatnya. Kita pun dah bahas dah sebelum ni, bab ni. Iaitu mesti tahu cara sembahyang, dapat kita bezakan yang mana wajib, yang mana sunat. Tak sah solat orang jahil, orang yang tak tahu sembahyang, yang mana dia tak nak belajar. Dia tak nak belajar, menyebabkan dia tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Secara umumnya tak sah, secara umumnya. Tapi kalaulah dia tu orang awam, dia kata yang wajib tu sunat,
dan yang sunat tu wajib. Dia tukar, wajib tu sunat, sunat tu wajib, maka tak sah. Sebenarnya kalau dia berpegang bahawasanya dalam solat tu ada wajib, ada sunat, tapi tak tahu mana satu. Tapi ada wajib, ada sunat, sah sembahyang dia. Dia tak tentukan. Kalau dia tentukan semua wajib, sah juga sembahyang dia. Semua wajib, sah juga. Yang tak nak, dia tentukan yang wajib tu sunat, maka tak sah sembahyang dia. Okey, ni pun kita dah bahas panjang kan dulu kan. Paling-paling teruk pun ada wajib, ada sunat, tapi tak tahu mana satu. Okey lah tu. Paling okey lah bagi orang awam. Yang terbaik tahu sungguh-sungguh lah kaifiat cara dia tu. Macam mana, apa yang mana yang wajib, mana yang sunat. Yang kedua, diketahui barang, sebab kita dah bahas, saya tak bahas panjang sebab kita dah bahas dah baru ni sikit. Yang keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduk daripada fardu dan sunat. Sama juga. Maka demikian itu syarat pula sah wuduknya. Samalah macam sembahyang. Kena tahu mana wajib, mana sunat. Wuduk dia sama macam sembahyang. Jika yang wajib dia kata sunat, tak sah wuduk dia, maka tak sah sembahyang. Tapi kalau yang sunat dia kata wajib, sah wuduk dia. Bila sah wuduk, sahlah sembahyang. Sama juga macam tadi. Iaitu kita dah bahas wuduk 4 basah 2 kering. Yang basah muka, basuh muka, tangan, kepala, kaki yang kena air. 2 kering yang tak kena air, iaitu niat, macam nak basuh, mana boleh basuh niat. Niat dan tertib. 6 ni adalah wajib. Jika dia kata sapu telinga wajib, sah, sebab dia wajibkan yang sunat. Tapi kalau dia kata basuh tangan tu sunat, dia sunatkan yang wajib, maka tak sah wuduk dia. Samalah macam sembahyang. Ya. Walaupun dia basuh tangan. Betul juga tu. Saya kena sebut juga tu. Kita ulang balik bab sembahyang. Dia kata tak baca tahiyat, at-tahiyatul mubarak, tahiyat akhir, dia kata sunat. Dia kata sunat. Sedangkan ianya wajib, rukun, dia kata sunat. Maka tak sah sembahyang kan? Tak sah sembahyang walaupun dia baca. Kena sebut juga yang tak. Walaupun dia baca, tetap juga tak sah. Sebab dari segi baca satu hal. Dari segi dia apa istilah dia panggil i'tiqad. Dia faham, dia pegang apa? Baca tahiyat tu wajib ke sunat? Dia kata baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu dia kata sunat. Dan dia baca, tak sah kat sembahyang dia. Dia baca tu cerita lain. Dia kata wajib tahiyat awal, dia tak baca, tak sah juga. dia kata wajib tapi dia tak baca, tak sah juga. Dia kata sunat tahiyat awal dan dia baca, tak sah juga. Macam mana orang yang tidak belajar ni tidak tahu antara hukum wajib dengan sunat, sembahyang je ikut orang. Itu kalau orang ngaji juga tapi tak pergi ke bahagian pada dia tak tahu. Dia memang betul tak ngaji fardu ain, dia tak tahu. Sebab tu nasib baik ada yang satu ni yang sebut tadi tu. Dia tahu bukan semua wajib dan bukan semua sunat. Jadi mana? Ikut sembahyang je lah. Ada wajib, ada sunat. Mesti dia pegang macam tu kan. Sebab dia ikut, dia mesti dia ada pegang. Cuma dia tak tahu. Mesti yang ni boleh buat. Nampak macam orang. Ada orang tak angkat tangan. Ada orang kata tak tahulah. Yang penting ada yang wajib buat. Ada yang tak buat pun sah juga. Tak tahu mana satu. Sah. Itu yang kata tadi tu. Dia tahu ada wajib, ada sunat. Tapi dia tak tahu mana satu. Sah. Yang tak nak satu je yang tak nak. Mensunatkan yang wajib tu aja. Mewajibkan yang sunat apa? Dia semua kata mestilah semua wajib. Subhanallah wajib, kama sallaita ala wajib, salam yang kedua wajib, surah wajib, amin wajib, auzubillah wajib, doa kita wajib. Lagi boleh juga. Wajibkan yang sunat tak apa. Jangan sunatkan yang wajib. Jadi nasib baik, tapi hanya bagi orang awam lah, bagi orang yang tak mengaji. Memang orang awam ni bukan orang tak mengaji. Tapi kita bahasa je lah macam tu. Dikira orang yang tak mengaji. Jadi dia dapat subsidi awam tu je lah. Dapat subsidi tu je lah. Subsidi orang tak mengaji. Okey. Macam tu juga wuduk. Dia kata basuh tangan tu sunat. Bukan basuh tangan ni. Basuh tangan yang ni. Sunat. Dan dia basuh tangan. Tak sah. Tak sah wuduk dia. Dan dia kata pula, cerita lain pula, dia kata basuh tangan tu wajib. Dan dia tak basuh tangan, tak sah juga. Jadi kena dua-dua lah. Dia kena pegang, i'tiqad dia panggil. Dia kena tahu bahawasanya ianya wajib. Dan dia kena buat. Kalau dia tahu benda tu wajib tapi dia tak buat, tak sah juga.
Kalau dia tahu benda kalau dia kata benda tu sunat sedangkan ianya wajib. Dia kata benda tu sunat, perkara tu sunat dan dia buat, tak sah juga. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan. Ini kata dia akan masuk ke situ. Dia nak cerita pasal ni. Yang tadi dah cerita dah sebelum ni. Nak cerita yang ketiga ni, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya ia dapat menjauhkan dia ketika sembahyang. Yang ni dia bahas ketika sembahyang dah wuduk lah sekali lah. Dan biasanya wuduk tak ada sangat. Sebab nak tahu tipu daya syaitan bab wuduk ni, bab apa? Bab was-was tu je. Dah basuh ke tak, dah basuh tak, tu je syaitan boleh kacau ketika wuduk. Nak kacau apa lagi? Dia kacau dekat was-was tu je. Wuduk. Kalau sembahyang banyak dia boleh kacau. Bayang bukan-bukan apa semua kan. Kalau wuduk rasa dia tak boleh kacau lain. Yang dia kacau satu je. Dah basuh tak tadi? Basuh kaki, tadi kepala dah sapu ke tak? Tu ada boleh kacau. Basuh kaki, tangan tadi sampai tak dekat siku. Tu je boleh kacau. Dia dah basuh kaki, tadi niat apa tadi? Tu je yang dia boleh kacau bab wuduk. Kena ke tak. Dan kita dah bahas panjang lebar. Saya tak nak bahas balik. Udah jadi panjang balik. Iaitu apabila dia was-was 50-50 ketika dia basuh tangan, aku ni basuh tangan ke tak? Sempurna tak aku basuh tangan? Maka dia kena basuh tangan kerana dia sedang basuh tangan. Tapi dia ketika basuh kaki, dia baru teringat was-was ketika dia basuh kaki. Dia kata aku ni basuh tangan tu garanti. Cuma sempurna ataupun tidak. Nak layan ke tak? Ingat tak? Kaedah besar tu. Ingat tak? Dia basuh kaki. Ketika dia basuh kaki, dia kata tadi memang basuh tangan. Cuma sampai siku ke tak? Sempurna ke tak? Basuh tangan tu dah garanti. Kena tak bawah kuku ni? Tu dia mula pelik-pelik lah. Soalannya, perlu layan ataupun tidak? Tak perlu kan? Tapi kalau dia ketika basuh kaki, aku basuh tangan ke tak? Tu layan tu. Basuh tangan ke tak? Kena layan tak? Kena layan. Itulah. Syak sempurna ataupun tidak, tak payah layan. Syak basuh ataupun tidak, kena layan lah. Sebab tengah ambil wuduk. Tengah basuh kaki tu maksud wuduk tak selesai lagi. Kemudian dia syak. Tadi basuh muka ke tak? Macam tak logik. Basuh tangan lah kot. Sapu kepala lah. Biasa sapu kepala. Ketika dia basuh kaki, tadi sapu kepala ke tak? Kan? Dalam keadaan sapu kepala atau tidak. Maknanya, kena layan lah. Tapi kalau sempurna atau tidak, basuh garanti sempurna atau tidak, sah ke tak, cukup tak kadar dia, tak payah layan. Berbeza kalau lepas wuduk, dah basuh kaki dah apa semua, baca doa. Ataupun jalan nak masuk sembahyang. Tengah-tengah jalan, tadi aku basuh tangan ke tak? Setelah habis wuduk, tak payah layan. Tak payah layan. Nampak? Faham tu? Kita dah bahas panjang bab ni. Ulang balik jadi panjang balik. Faham penting tu, sangat penting. Itu cara untuk tolak syaitan ni. Mengetahui akan tipu daya syaitan. Supaya dapat menjauh. Tu tujuan kita tahu tipu daya dia. Supaya dapat kita jauh. Jangan layan. Dan saya sebut dah. Kawan saya kena. Kena sepak tahi. Ingat lagi cerita tu? Dia perhati tahi tu. Lepas tu dia sepak tahi tu. Kita tengok daripada jauh tu. Geram sungguh. Memang geram. Marah sungguh. Marah. Kawan mestilah marah. Kalau orang lain ikut mu. Kawan geram. Pernah kita ambil sekali. Rumban masuk dalam telaga. Baling nak masuk dalam telaga. Dia tahu berenang lah. Geram sangat. Dia tengok jalan selak kain tinggi-tinggi. Takut tu. Padahal tahi lembu tu selak dah kat sini. Kan sekali tu kan dah cerita kan. Dia tengok tahi lembu. Kita duduk jauh lagi jalan. Dia tengok perhati. Tu tengok. Nyakit dah. Nyakit teh. Orang Kelantan nyakit teh. Bukan nyakit. Nyakit teh. Ada teh tu. Maksud sungguh nyakit. Nyakit biasa ni nyakit teh. Tengok. Nyakit teh dah. Nyakit teh. Tengok. Kita bawa dah sampai dekat dia sepak tadi tu kan. Kata confirm kena. Kalau perempuan macam mana? Kalau perempuan macam mana? Selak. Tambah lagi lah dosa lagi satu. Tambah lagi lah. Satu, layan setan. Yang kedua, tambah dosa. Yang tadi tu, layan setan aja. Yang lelaki tu. Tapi tak berdosa. Layan setan. Yang ini, perempuan selak lah. Lagilah. Layan setan, tambah lagi. Sampai kan dia buat penyakit. Sampai ke penyakit nak tidur kan. Nak tidur, naik atas, turun balik, pegang mangga. Ingat lagi tak cerita tu? Malahan cerita 2-3 kali. Dia naik atas, dia ambil selimut. Lepas tu dia buang balik, buka lampu, turun bawah, pegang mangga, naik balik baru boleh tidur. Selagi tak buat macam tu, tak boleh tidur. Sebab dia duduk layan, daripada muda dia duduk layan. Jangan layan. Sebab bila kita tahu dia punya tipu daya, kita boleh. Sehingga kan sampai satu tahap, kalau bab semayang pula, takbir tak masuk, takbir tak masuk.
Pertama sebab tak mengaji. Kalau mengaji memang garanti masuknya. Baca je lah ketika Allah, baca je. Tapi tu bukan niat, tapi baca je kan. Baca niat. Akhir sekali kan ada lintasan kat belakang tu. Kan kita dah mengaji buat tu. Tapi tak mengaji tu, tak masuk. Oh ni tipu daya syaitan ni. Akhir sekali macam mana nak, dah tahu tu tipu daya syaitan. Macam mana nak kalahkan balik syaitan tu? Cakap kat diri sendiri. Allahu Akbar. Tak masuk ni. Kali ni aku nak sembahyang yang tak masuk niat. Syaitan jadi pening kejap aku nak kacau apa pula. Dia kena dah tahu tipu daya. Tapi kalau tak tahu dia tipu daya, tak boleh. Jangan tak sah sembahyang. Ini tak sembahyang sehari 5 kali, 3 kali takbir sampai 3-4 kali, berulang kali. Sembahyang seminggu 20 kali duk takbir berulang kali. Maksudnya ada yang okey, ada yang tak okey. Kena lah tu dengan syaitan. Lepas tu pula, nanti kan tak sah. Aku nak sembahyang tak sah kali ni. Tapi jangan cakap dengan mulut batas sembahyang, cakaplah hati. Habis kalau tak sembahyang ni tak sah, kau kena qada. Ya, aku nak sembahyang yang tak sah, nanti aku nak kena qada kali ni. Apa lintas kat hati, ulang balik dia cakap. Dah kali syaitan pening dia belah. Bengong ni kata. Buat macam tu 2-3 kali, syaitan tu ada pakai teknik lain pula. Masa tu lega bab tu. Dia tak boleh layan jadi masalah. Sebab nak tahu tipu daya syaitan supaya dapat jauh. Nak tahu tipu daya syaitan supaya dapat kita jauh. Bab wuduk kita boleh selesai dengan hukum fiqh. 3-4 tak payah pakai hukum fiqh. Ambil 3 tambah 1 sujud sahwi sunat. Macam tu lah. Tak payah fikir tak payah. Settle terus. Kalau duk fikir tu jadi dia nyakit sampailah kehidupan yang bukan agama pun dia akan menyakit. Dah tekan dah. Dah. Lepas tu cakap, sekejap, tekan tak? Tekan aje lah. Menyakit. Lepas dia kata, apa rugi? Tekan aje lah kan? Menyakit, terbuat lah. Buat. Tengok nanti. Basuh kaki, sapuh kepala, ambil uduk 2 kali, dia berjangkit. Menyusah diri sendiri. Sebab layan syaitan. Macam tu juga, bab hati. Ketika sembahyang. Nak sembahyang je ataupun tengah nak sembahyang, tiba-tiba dia kata engkau yang paling alim ke, paling lebih ke, paling pandai sembahyang ke, paling macam mana nak buat? Adakah tak takbir lagi? Cancel sembahyang, nantilah sembahyang, ataupun macam mana? Nak kena tahu tipu daya syaitan supaya kita dapat menanganinya dengan cara buat juga, bukan dengan cara tinggal. Kita dah tahu macam ni syaitan ni aku tinggal lah pada muka syaitan. Sebab tak boleh kacau lah. Tak nak buat. Sebab masa ada lagi. Nak sembahyang ni. Nak sembahyang. Takbir je. Ada masalah, adalah. Dia dah tahu ni syaitan kacau ni. Dia pun tak jadi balik. Pada muka syaitan. Sebenarnya bukan pada muka syaitan. Pada muka dia. Tak sembahyang. Sebab tu ada seorang ulama besar dulu dekat Mekah. Dia mengajar di Mekah. Ayah dia pun orang hebat jugalah. Dia pergi mengajar. Ramai anak murid dia mengajar. Satu hari tu dia mengajar. Masa dia mengajar tu, tiba-tiba Allah bagi dia panggil istilah yang dipanggil futuhat. Futuhat ni fatah, buka, pembukaan. Dia dapat nampak apa yang dia nak bahas, yang dia nak syarah sebiji-sebiji. Allah buka. Dia boleh tengok begitu. Jadi hujah dia mantap sangat. Sedangkan dia tak rancang pun. Kalau rancang tak apa, biar tulis nota apa semua memanglah okey. Sebab dia sendiri rancang, tak hebat pun. Yang hebatnya buka kitab, perang. Okey? Terus. Semua dalam kepala. Itu baru hebat. Malah hujah-hujah dia yang dibuat pada hari itu tak sama dengan apa yang dia rancang nak cakap, malah hujah tu lebih mantap lagi. Dia nampak sebiji-sebiji. Istilah dia panggil Allah buka futuhat. Ketika dia tu tiba-tiba terasa, wah hebat aku. Dah lah anak murid dia tenganga. Wow. Mantap. Dia pun terasa wah. Tiba-tiba tersedar. Orang alim cepat sedar. Ni riak ni. Ni takabur ni. Ni ujub ni. Ni sum'ah ni. Semua tu lah. Sum'ah nak bagi orang dengar. Ujub dia je tahu. Takabur dia rasa nak belagak, nak cakap lagi. Tak boleh jadi ni. Dia tutup kitab. Masa tu baru mungkin kita katalah setengah jam baru mengajar. Tutup kitab, pada muka setan dia balik. Balik. Ayah tanya, awal balik? Tu nama balik awal tu tak? Balik awal. Yang Ustaz Iwan habis sebut balik awal tu. Tu ada. Balik awal sungguh tu. Awal. Dia kata ketika dia cerita kat ayah dia. Ayah dia kata, maka engkau telah ikut cakap syaitan. Syaitan adalah syaitan, hasutan syaitan, bisikan syaitan hendaklah dilawan, bukan diikut. Hendaklah dilawan. Dengan maksud apa?
tolak, ini bukan pandai aku. Ini tolak dalam keadaan tu. Bukannya berhenti. Tolak tu dapat pahala. Tolak setan, bukan ikut setan. Ikut setan ada dua. Cara ikut setan ada dua. Yang pertama, ikut apa dia bisik. Belagak. Kita bela. Riak, kita bela. Bela lama gemuk. Bela riak tu. Bela setan tu. Jadi gemuk. Itu nama ikut cakap setan. Satu lagi ikut cakap setan, dia nak suruh kita berhenti mengajar, berhenti sembahyang dan sebagainya. Kita berhenti sebab kita kata pada muka dia. Sebenarnya pada muka kita. Habis tu setan nak buat apa? Setan kerja dia memang merosakkan. Jadi kerja kita adalah tolak, bukannya berhenti. Jangan berhenti. Tabung lalu. Masuk duit dia pun tengok. RM10, RM5, RM1, shilling, bawa tidur. Dia tengok sorang-sorang. Yang tu, yang tadi tak tidur, datang tabung bawa tidur. Okey, tengok. Dia nak bagi 50 ni. Nak bagi 5 dah okey kan? Datang. Dia tengok je. Lepas tu dia pun ngantuk sebenarnya, dia ngantuk. Datang. Dia masuk segar terus. Dia tengok orang. Wah, semua sikit aku paling banyak. Tak masuk, baru nak masuk, baru nak pegang. Ada rasa riak. Apa nak buat? Masuk duit balik? Ataupun masuk juga? Kalau orang kena tipu dengan syaitan, masuk duit balik, tak dia padam muka syaitan. Aku tak riak. Kalau riak, free je duit sedekah tu. Tak nak masuk balik duit, jalan. Nanti bila-bila bagi syaitan telah berjaya. Sebab syaitan tak nak bagi. Tak nak bagi sedekah, tak nak masuk tabung. Yang kedua, bagi dengan belagak. Siap pegang. Asal susah sangat ni. Apa salahnya? Laju masuk. Semua kena tipu dengan syaitan. Masuk, jalan. Lepas jalan, sambung kita tengok. Aku paling banyak. Tu kena tipu juga. Dua. Syaitan, dia suruh kita riak satu. Yang kedua, dia suruh kita berhenti buat benda baik. Kita ikut mana-mana satu, kita ikut syaitan. Habis tu macam mana duk belakang ni? Tolak setan tu. Ini rezeki yang Allah bagi. Aku masuk dah duit ni pun kerana Allah yang bagi. Allah tak kuatkan aku tak boleh masuk. Cakaplah macam mana dalam diri sendiri. Tolak. Tolak tu dapat pahala. Tolak lagi dia datang. Dapat pahala. Pahala mujahadah dia panggil. Jadi syaitan hendaklah ditolak, jangan diikut. Sama ada ikut secara tak langsung atau ikut secara tak langsung tadilah. Sebab tu tujuan nak mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauhkan akan dia. Dan antara lain juga nak tahu tipu daya syaitan untuk nak cegah. Boleh juga cegah. Kalau macam ni, sekejap lagi mesti belagak. Janganlah. Apa-apa je lah. Kalau macam ni, mesti rasa lain. Buat lain lah. Contoh. Kalau aku datang naik kereta macam ni, aku akan terasa lain bila turun tu. Ada orang, dia turun kereta dia rasa lain. Ada, dia turun kereta biasa je. Ada turun kereta dia rasa macam mana taknya? Alphard. Velfire. Besar-besar lah kereta mahal tu. Saya kerti, lain tak kerti. Tak kerti kereta mahal ni. Nak sebut. Tapi ada lagi yang mahal-mahal tu. Lepas Lexus. Macam-macam lagi ada. Tapi yang kerti yang tu je. Dia turun dia rasa lain. Jadi, rasa dia tu dia akan bawa ke sembahyang. Tak syok macam tu. Maka dia naik motor ke naik yang lain. Okey. Tapi kalau dia turun-turun, okey je. Tak ada apa pun. Alah. Dia kata, itu ten buruk tu. Dia kata kereta dia tu. Apa sangat, tak ada nilai pun di sisi Allah. Kalau setakat kereta yang tu, itu bawa lah, tak ada. Maksudnya, dia cegah. Sebab dia tahu, kalau aku naik macam ni, aku rasa tawaduk sikit. Naik kereta, krok, masuk pusing. Apa? Bearing. Bearing tak tukar. Masa semayang tu rasa macam rendah diri. Pakai kereta tu. Macam tu lah maksudnya. Jangan bagi peluang untuk setan masuk. Sebab kita tahu, bila kita buat macam tu, kita akan rasa. Pakai baju macam ni. Contohlah, pakai baju. Dia beli kat Mekah. Baju harga 1,500. Jubah. Rasa lain macam. Jangan pakai baju tu. Tapi kalau 1,500 tak rasa apa pun, pakai lah. Lagi bagus. Lagi cantik, lagi bagus. Nak menghadap Allah kan. Itu antara maksud tahu tipu daya syaitan supaya dapat mencegah. Menjauh tu mencegah. Selesai. Itu bab ilmu. Bab talbis iblis. Apa dia panggil ni? Belitan iblis ni panjang. Ada satu kitab panjang, Belitan Iblis. Kalau kita baca kitab tu, garanti kita kata aku memang kena. Daripada pagi sampai ke tidur kena Belitan Iblis. Kalau mengaji kitab tu. Nama tajuk kitab tu Talbis Iblis. Talbis tu belitan. Belitan Iblis. Memang kena.
Memang kena. Kena 24 jam kita kena. Yang kedua, maka ada pun kesempurnaan wuduk. Cerita pasal wuduk pula tadi ilmu. Hendaklah dikerjanya 3 perkara sama juga. Pertama-tama, apa nama tu? Khianat tu lawan pada amanah lah. Tak amanah lah khianat tu. Khianat. Kenapa disebut khianat? Dan hasad dan apa tu? Burd macam tu. Dia ba baris depan, rain tu mati, dot tu mati juga. Jadi ba baris depan, rain mati, dot tu pun mati. Jadi burd yang tu kot. Jadi bagi Burdi. Din, tanwin. Oh, burdin. Boleh lah. Tapi kita nak mati, kita kena sukunkan kan. Jadi boom. Itu yang jadi Rumi jadi pelik lah. Tu tengok Rumi pelik. Yalah. Oh, burdin. Oh, lah Rumi saya lain. Oh, Rumi yang ini dia memang tak ada burdin. Okey, betul lah. Elok Rumi yang tu elok. Rumi saya dia tulis B-U-G-H-D. Tu yang terkejut. B-U-G-H-D. Kalau yang Jawi settle lah. Burdin. Okey, boleh lah. Sebenarnya bukan burdin, burb. Nak mati kan dot tu. Burb. Okey, burdin lah. Betul lah. Maksudnya marah. Bukan marah tau. Burdin bukan marah sebenarnya. Benci. Kena, sebab dalam kurungan tu maknanya bukan pengarang kitab kan. Maka tolak boleh tolak. Kalau pengarang kitab tak boleh tolak. Nak tolak kau buat kitab sendiri. Ini bukan pengarang kitab ni. Dalam kurungan ni. Ini Ustazah Nuraini Abu. Tolak dia lah. Tak apalah tolak dia. Dia Ustazah je. Okay. Jangan tolak Syekh Daud. Jadi marah ni bukan. Yang tepatnya bukan marah. Benci. Tapi macam adik-beradik marah benci tak? Adik-beradik tiri je tu. Boleh lah. Burdin tu benci. Dobit Tok Guru bagi benci. Bukan marah. Tapi sama aja. Okay. Engkau sucikan hati daripada khianat. Sekejap. Apa kena-mengena wuduk dengan khianat? Yang kedua hasad. Apa kena-mengena? Dan satu lagi benci. Apa kena-mengena? Pertama khianat. Kita tak dibenarkan khianat. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah yang pada Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang sedang yang diberi pada kamu sedangkan kamu mengetahui. Sebab tu tak boleh khianat. Soalannya, apa kena mengena khianat ni dengan wuduk? Dia macam ni. Ketika kita basuh muka, dia ada mata kat situ. Ketika kita basuh tangan, tangan ada kat situ. Dan ketika kita sapu kepala, otak ada dalam tu. Ketika kita basuh kaki, kaki berjalan. Jadi semua anggota tadi diperlukan untuk khianat. Sebab tu ada kena-mengena. Padahal kenapa pula nak cerita wuduk tu dengan khianat? Apa kena-mengena wuduk dengan khianat? Kena-mengenanya semua anggota wuduk dia kena ada untuk khianat. Pertama, sapu kepala, maksudnya otak. Akal lah. Kena fikirlah nak khianat orang. Jadi ketika sapu kepala tu, sucikan hati supaya dalam otak ni jangan fikir bukan-bukan. Dan itulah antara yang bukan-bukan tu khianat. Lepas tu pula basuh tangan. Tangan ni yang nak kena khianat. Kan? Yang nak khianat tu tangan lah. Tiru sign orang ke, orang bagi amanah, bagi duit untuk simpan dia belanjakan ke, tak kisahlah. Tangan punya kerja tu. Tangan. Dan kaki, kalau kata nak kena pergi mana-mana untuk khianat tu, kena guna kaki. Masa basuh kaki tu, masa tu bersihkan hati. Kaki ni lah yang banyak buat dosa. Kaki ni lah gini, bersihkan hati. Apa kaki ni dah buat hari ni ketika basuh kaki? Sebenarnya ada doa-doa yang Imam Ghazali ajar. Walaupun ramai yang tolak. Orang sekarang tolak. Orang dulu tak tolak pun. Imam Ghazali siapa berani tolak? Kan? Tapi orang sekarang tolak je. Dalam kitab Ihya dia sebut ada bacaan yang tertentu ketika wuduk. Yang bermaksud ketika basuh muka, ya Allah, peliharalah muka aku, peliharalah muka aku, peliharalah wajah aku. Jangan jadi wajah orang ahli neraka. Peliharalah mata, sebab kat wajah ada mata. Pelihara mata aku. Ampunkan dosa yang mata aku buat hari ni. Tu. Jadi sehari 5 kali minta ampun. Bagus apa? Bagus apa?
Jadi samalah ketika basuh anggota badan tu yang ada kena-mengena dengan khianat ataupun yang boleh anggota tu buat khianat, basuh tangan satu hal. Dalam hati kena ada satu hal. Maksudnya suci kan. Apalah tangan aku dah khianat hari ni. Allah bagi amanah ni. Tangan ni amanah. Aku khianat apalah hari ni. Oh, rupanya pukul orang. Oh, rupanya adalah apa yang kita buat. Oh, ambil A4 paper kat pejabat buat balik. Khianat tangan tu. A4 paper tu untuk photostat untuk pejabat punya buat balik kenapa? Berapa ringgit? 7 ringgit. Tebal ni dapat. Apa nama? Apa lupa dah nama benda tu. Tebal dia 80 gram, murah aja. Yang sibuk pergi awak balik tu kenapa? Tu tak masa basuh. Kalau yang dulu-dulu lah masa sabuk kepala, kepala ni, otak ni fikir macam-macam. Hari ni minta ampun ya Allah, sucikan hati ketika membasuh anggota. Maksud sucikan hati yang khusus kepada khianat dulu. Kemudian hasad, samalah hasad. Hasad ni adalah satu keinginan untuk turun bala pada seseorang lain. Dia sibuk pasal orang, minta lah turun bala kat dia. Tu hasad dia panggil. Okay? Ataupun orang tu ada nikmat, apa-apa nikmat dia tak ada, orang tu ada, ataupun dia ada pun tak kisahlah. Yang penting orang ada nikmat, dia rasa kalau tak ada kat dia pun bagus. Macam tu. Nikmat tu yang dia dapat. Dua lah. Hasad adalah biar turun kemudaratan dekat orang tu, biar turun bala kat orang tu. Yang kedua, ataupun dia orang tu dah ada nikmat, minta lah hilang nikmat tu. Macam tu. Namanya hasad tu. Kadang-kadang kita tengok dia tukar kereta baru, kita dah pakai kereta tu lah, malah nak bayar bulan-bulan dah 7 tahun 9 tahun dah, buat apa nak hutang lagi. Tapi orang sebelah rumah lepas 7 tahun 5 tahun tukar, lepas tukar berhutang daripada janggut hitam sampai janggut putih berhutang. Jadi dia rasa dia tu asyik pakai yang baru, kita je duk pakai yang buruk, sebab dia malah nak bayar hutang, malah nak hutang lah. Tapi dia kata kalau aksiden kan bagus. Hasad panggil. Ataupun buat biar dia tak boleh bayar pada muka, belagak sangat. Mana dia tahu orang tu belagak? Hasad. Orang beli kereta baru je belagak, orang beli sofa baru je belagak. Mana dia tahu orang tunjuk belagak? Tak kisahlah. Nak ceritanya hasad lah tu. Orang tu dapat beli rumah, dah lah ada rumah, beli lagi rumah satu lagi. Biar rumah dia terbakar ke, biar macam tu lah. Ataupun baru hantar loan, minta loan dia tak lulus. Kau apa hal? Kau kenapa ni? Tu hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Bimbanglah kamu, jaga-jaga kamu dengan hasad yang tadi tu. Semua orang dia akan diuji dengan hasad. Sesungguhnya hasad tu dia seumpama kita ada buat ibadah, kita ada pahala kebaikan yang kita buat. Hasad tu bila ada kat diri kita, dia seumpama api memakan daun kayu yang kering. Macam dia makan, laju. Macam tu seumpama. Jadi hati-hati dengan hasad. Biarlah dia dapat alhamdulillah. Jangan mulut alhamdulillah, hati tu. Mulut tak kisah, tak nak alhamdulillah tak apa. Yang penting hati tu. Ni kadang-kadang alhamdulillah hati, dia lagi dapat, asyik dia je. Murah betul dia naik pangkat pula. Aku tak naik-naik kan dia. Minta dia buat kerja dia jadi atas sikit, pangkat tinggi sikit. Minta lah apa yang dia buat tu, buah marah dia balik. Sebab tak kena apa. Dia kata sedangkan alhamdulillah rezeki dia. Sepatutnya. Tapi itulah, hati-hati dengan hasad. Dia akan memakan amalan kita, pahala kita. Dia akan makan seumpama api memakan daun kayu yang kering. Yang ketiga itulah bughdin, maksudnya benci kat orang. Ketika ambil wuduk tu, apa benci? Muka benci? Kan ada manusia satu-satunya makhluk yang muka dia buat je dia jadi lain. Muka lembu macam tu je. Dia marah pun maintain handsome. Dia sedih pun maintain. Dia takut pun maintain. Manusia je dia boleh buat muka menyampah. Macam mana? Muka seronok. Muka terkejut. Semua boleh buat muka je. Jadi hati-hati dengan muka. Ketika basuh muka, jangan buat muka benci. Maksudnya jangan buat muka benci dekat orang lah. Masa basuh muka tu, hari ni ada tak muka aku buat muka benci kat orang? Apa dia tengok? Kerling dia.
Kheling. Bukan kerling, tak kena kerling. Kheling ujung mata ni. Macam ni. Macam tu. Jangan, kalau ada buat gitu masa basuh muka, ya Allah dosa aku, macam tu. Ketika basuh muka. Jangan buat muka benci. Kalau muka, kalau tangan, jangan buat perbuatan yang tangan buat yang menandakan dia tu benci. Benci tu. Benci tu. Kalau keluarkan mulut, mulut. Maksudnya apa? Tak kisah. Buatlah apa? Isyarat tangan, isyarat apa pun yang menandakan benci. Saya buat nanti kan viral pula. Ada ustaz dah viral buat isyarat tangan. Saya tak naklah buat. Okey. Maknanya tak boleh buat ni, tak boleh. Bila basuh tangan ingat, hari ni ada buat benda tu ni, maka minta ampun. Itu masuk benci tu. Apa lagi? Benci. Habis kat situ. Yang kedua, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Badan tu maksud badan tu anggota wuduk lah, sebab dia cerita pasal wuduk. Jadi bukan badan lah, anggota wuduk lah. Sebab dia kata pasal wuduk, jadi anggota wuduk lah masuk badan. Jadi nak bagi tahu kat sini, yang kedua, tak memadai sekadar membasuh anggota je. Auto lah, sama lah. Baru ni kita mengaji semayang auto kan. Ini kita mengaji wuduk auto. Wuduk basuh, niat masa tu ingatlah Allah. Masa niat tu kan, lillahi ta'ala niat. Lepas tu basuh. Tak memadai. Dari segi hukum fiqh sah, tapi tak memadai. Kerana dia kata kat sini, sucikan badan engkau daripada dosa. Maksud luaran tu suci dengan air. Cuma dia kata kat sini, badan mana ada dosa. Kan? Jadi maksud kat sini, maksud engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Suci badan dengan maksud tak ada najis, suci basuh semua ikut syarat-syarat rukun. Daripada dosa dengan maksud dosa ni batin. Maksudnya suci zahir dan batin. Maksudnya bukan sekadar suci Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, sayang, cinta pada orang yang menyuci diri, termasuklah wuduk tu menyuci diri, dan orang yang bertaubat. Kenapa disekalikan ataupun disatukan ayat menyuci diri dengan maksud mandi wajib, wuduk dan taubat? Sebab luaran, cuci luaran yang wuduk tadilah, mandi wajib semua bersih pada najis. Yang dalaman, suci dalaman dengan taubat. Jadi maksudnya tak memadai suci luar je, tapi sucilah dalam sekali. Suci jiwa sekali dengan taubat ataupun dengan tasawuf. Pekah kat luar, tasawuf kat dalam. Cantik masa ambil wuduk. Okey, simple je. Yang ketiga, ni panjang lah yang ketiga ni. Panjang, nampak je tapi panjang. Sempurnakan, nampak macam pendek tapi panjang. Sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebih. Tu yang panjang tu. Tiada berlebih-lebih tu yang panjang. Yang pertama, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna. Maksudnya dia ada 3 jenis sempurna. Yang pertama, sempurna kalau tangan ujung sini sampai siku. Yang kedua, sempurna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi ketika basuh tangan, ketika wuduk, dia wajib lebihkan sikit siku sikit. Bahasa lain, dia kena basuh lengan sikit. Ketika basuh tangan, wajib basuh lengan. Sedangkan dalam Quran sebut ilal marafiq, daripada tangan hingga ke siku. Basuh daripada tangan sampai ke siku. Tapi bila masuk hukum fiqh, wajib basuh tangan sampai ke siku termasuk lengan, walaupun Quran tak beritahu. Kerana kaedah fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nak menyempurnakan yang wajib, dia jadi wajib juga. Dengan basuh lengan sikit, lengan tu ujung sinilah sikit, keluar daripada border siku, maka confirm terbasuh siku. Kalau betul-betul line siku je, boleh 50-50. Mungkin siku kena semua, mungkin tak kena semua. Tapi kalau basuh sampai ke lengan, ni lengan lah dia panggil kan? Lengan tak? Betul tak? Kan? Masuk sikit je lengan. Ujung sini sikit je. Maka siku garanti terbasuh. Macam tu juga basuh kaki sampai 2 buku lali. Ilal ka'bain, sampai 2 buku lali je. Tapi sempurnanya betul sampai buku lali. Tapi untuk menyempurnakan yang wajib tadi, wajib basuh betis. Betis lah kita kata kan. Kalau dah atas pada buku lali tu betis lah, walaupun ujung-ujung sedikit betis. Jika basuh betis sikit, garanti buku lali terbasuh. Jadi
Itu sempurna. Yang pertama sempurna sampai siku, sampai buku lali, sampai sini semua muka. Yang kedua perlu sempurnakan, iaitu wajib, hukumnya wajib yang sampai siku tu. Dan wajib juga iaitu untuk menyempurnakan lagi yang wajib tadi. Maka lebih tu jadi wajib. Yang ketiga sempurna dengan maksud sampai, kalau tangan sampai ke ketiak, kalau muka sampai ke belakang ni, kalau kaki sampai ke pertengahan betis. Sebab itu sunat pula. Kerana itu nak menyempurnakan lagi. Jadi sempurnakan basuh anggota wuduk dengan sempurna 3 maksud. Yang pertama, jangan lupa basuh sampai siku. Yang kedua, wajib. Yang kedua, jangan lupa basuh sampai siku, lebih sikit sampai ke lengan, wajib juga. Yang ketiga, jangan lupa basuh sampai ketiak. Ataupun lebih kurang lah dekat-dekat ketiak. Itu kalau tangan. Kalau kaki pun macam tu lah. Jangan lupa basuh sampai ke buku lali. Jangan lupa lebihkan sikit sebab ianya wajib juga. Jangan lupa lebihkan sampai ke betis. Sampai ke betis. Itu sempurna, yang sampai betis tu sunat. Macam tu juga muka. Okay. Macam tu juga kepala. Jangan lupa sapuh sekurang-kurangnya satu juzuk, satu urat rambut ataupun sedikit kulit kepala. Pada mazhab Syafi'i. Jangan lupa sebab ianya adalah wajib. Dan jangan lupa masa nak sapu tu dalam had kepala. Itu pun kita dah bahas panjang lama dah. Dalam had kepala. Rambut yang luar had kepala tak boleh. Rambut dia panjang, orang perempuan rambut panjang sampai ke sini, dia nak basuh kat sini sayang. Dia basah, dia tak nak basah, tak kisahlah, dia ada buat sesuatu lah dekat kepala dia. Dia ambil yang ujung ni, ekor dia tu, dia basuh. Sapu, tak sah. Tak sah. Dia kena had kepala sahaja. Rambut yang berada dalam had kepala sahaja. Rambut yang luar had kepala tak sah. Jadi dia kena yang kedua, itu yang ketiga, sunat. Yang ni. Ini sunat pula. Tadi wajib, ini sunat. Ke depan. Itu sempurna. Jadi sempurna 2 wajib, 1 sunat. Yang dimaksud sempurna ni sekali dengan sunat-sunat. Itu maksud sempurna. Sempurnakan basuh anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebih. Yang ni yang panjang. Innahu sayakunu fi hazihil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Ini hadis. Saya saja ambil hadis ni. Yang mana yang ketiga ni diambil daripada hadis ni. Maksudnya akan muncul daripada umatku nanti, akhir zaman nanti, sekelompok kaum yang berlebihan dalam bersuci. Wuduk mandi wajib dia berlebihan. Okey? Dan berdoa. Nabi sebut akan datang nanti umat aku akan berlebihan dalam wuduk, bersuci, wuduk dan mandi wajib sekali, wuduk dan berdoa. 2 tu berlebihan. Dan kita akan bahas hadis ni. Nabi SAW ambil wuduk dengan secupak air. Secupak air macam mana? Ni tak? Secupak. Ada tak? Ada. Besar? Kecil lagi? Apa dia? Besar lagi. Secupak besar lagi. Oh, besar sikit lagi. Secupak je. Sedangkan kita tahu Nabi SAW janggut dia bila janggut dia maknanya pakai air, adalah banyaklah juga pakai air masa muka tu. Janggut macam ni. Jadi macam ni boleh pakai. Itu Nabi minimum lah tu, paling kurang. Secupak air. Nak tahu banyak mana secupak air? Kalau ikut secupak beras 675 gram. Secupak air lebih kurang 675 liter. Liter pula. Mililiter. Liter mampu sama tak? Lebih kurang lah. Betul lah. Jadi maknanya sikit lah. Sikit. Ini berapa? Macam ni lah. Lebih kurang tu lah. Secupak. Malah ada riwayat mengatakan kurang pada tu lagi. Mungkin kan cupak yang dinyatakan itu adalah bukan cupak orang Malaysia. Boleh jadi juga. Betul juga. Memang ulama ada bahas. Cupak orang Malaysia besar. Ni cupak Baghdad. Cupak Baghdad kecil lagi. Entah berapa lah. Adalah memang bahas pun. Ada kata kurang daripada 500 ml. Kurang. Maknanya sikit sungguh. Mungkin kita kata ni banyak ni. Macam tu. Banyak ni je. Adalah bahas-bahas. Cuma yang hadisnya, yang garantinya secupak. Cuma banyak mana tu lah. Banyak mana. Alah, satu botol ni pun okey lah. Lebih pun tak apalah. Ambil ni. Boleh ambil wuduk? Memang boleh. Ada tak ambil wuduk banyak ni? Mari kita tengok. Kita bahas bab tu. Sebab ada sedikit salah faham. Jadi Nabi sebut kat sini, dalam kitab sebut jangan lebih-lebih. Ini masalah lebih, masalah orang salah faham. Lebih maknanya membazir lah. Cuma apa maksud lebih? Apa maksud menggunakan air secara berlebihan dalam wuduk? Apa maksud?
Maksudnya dia guna air lebih daripada kadar yang sepatutnya, lebih daripada kadar yang cukup. Itu namanya lebih. Okay. Itu namanya berlebih-lebih dalam wuduk. Saya ulang balik, penting benda ni. Maksud lebih ataupun membazir, saya guna perkataan lebih, tapi lebih tu maksud membazir. Okay. Dia dimaksudkan dengan lebih guna air dalam wuduk adalah lebih ambil air lebih dari kadar yang cukup untuk basuh muka. Kalau basuh muka lah, tangan-tanganlah, kita ambil muka dulu. Jadi kadar untuk basuh muka banyak mana yang cukup, dia ambil lebih. Itu namanya membazir. Contoh, dia basuh muka dengan 3 gayung. 3 kali kan 3 gayung. 1 kali 1 gayung. Lebih kan? Kenapa saya sebut 1 gayung? Tak percaya, yang kita ambil wuduk tu, pakai paip tu, basuh muka je 3 gayung. Termasuk air yang masuk longkang. Tapi kalau kita kata 1 kali basuh muka 1 gayung. Ui, banyak tu. 1 cetong 1 gayung tu. Banyak tu. Nak basuh muka. Sedangkan untuk basuh muka, kadar yang air lalu, air mengalir, kadar ni je. Itu pun nak keluar kat bawah gini. Dah cukup dah untuk air lalu. Malah kalau tangan dia tu macam ni, dia buat betul-betul 1 je. Macam ni dah boleh dah. Dah boleh dah air lalu. Boleh lah. Tapi tak apalah sebab tangan ni buat je ni. Ni kadar. Tapi dia pakai lebih, maka membazir. Maka dia makruh lah. Maka makruh lah. Maka berlawanan lah dengan kitab kita. Kita kata jangan lebih-lebih. Ataupun dia menyapu kepala dengan secawan air. Satu cawan air, dia sapu kepala. Ambil tu, macam tu. Sedangkan sapu kepala, masuk ni basah aja, bukan air. Jadi ada orang, kita tak perhatikan kadang-kadang juga, ketika sapu kepala dia ambil air. Dia ambil air. Dia membazir. Walaupun dia pakai banyak ni je. Dia pakai 1 sudu je air. 1 sudu. Kalau kita ambil lebih kurang yang dia letak atas kepala dia, 1 sudu je. 3 kali dia sapu, 3 sudu. Sikit je tu membazir. Nampak? Tengok takrif membazir tadi. Takrif membazir dalam berwuduk adalah dia guna air tu yang dia ambil untuk berwuduk tu, untuk sapu kepala tadi, lebih daripada kadar yang boleh, kadar yang cukup. Kadar tu cukup tapi dia ambil lebih. Walaupun 1 sudu. Jadi itu namanya membazir. Ataupun satu lagi, lebih 3 kali. Lebih 3 kali membazir juga. Walaupun dia ambil tu cukup-cukup. Dia ambil elok je. Sikit je. 1 kali. 2 kali. Sikit je. 3 kali, 4 kali membazir. Lebih. Walaupun sikit. Okey. Jadi membazir ada 2. Yang pertama, lebih 3 kali. Yang kedua, dia ambil itu kadar yang lebih daripada yang cukup. Cukup banyak tu, dia ambil lebih. Okey. Mari kita tengok. Macam mana kalau buka paip? Nak faham betul-betul ni. Adakah membazir? Dia buka paip, air turun. Dia pun ambil. Dia ambil kadar yang dia perlukan. Cukup-cukup. Dia pun basuh muka. Air tu dah jatuh. Soalan ni, adakah dia telah berlebih-lebihan dalam wuduk? Tak faham takrif, tak faham lah yang ni. Ni silap faham. Bila saya sebut silap faham, jangan jawab lah. Kalau jawab salah. Sebab silap faham. Air yang jatuh tu, dikira air yang banyak jatuh ni. Kalau kita tadah, 1 gayung tu. 1 gayung tu yang dadah tu. Masuk longkang. Saya nak tanya. Dia basuh muka. Air turun ni. Teka, ambil. Sekejap macam tu, jatuh lah pula air ni. Ke macam mana? Ambil, lepas tu tangan dia macam ni, tutup. Macam tu. Nak tutup macam mana ni? Macam mana cerita ni? Contoh kat Shah Alam dulu, Masjid Negeri Shah Alam dulu kan, ada masuk, cengat, keluar dia berhenti, tarik dia berhenti. Tapi nak berhenti tu ada 2 saat, 3 saat lah. Masa tarik tu, tapi dapatlah jimat, dah rosak lah. Sekarang tak ada dah, benda tu je ada. Benda petak tu je, tapi dah tak ada dah. Dan sekarang ni pula ada kepala paip yang dia macam nak cakap tu, dia boleh dia macam tu kan. Kalau kat sini dekat Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota 15 ada. Tapi macam susah pula. Dia jadi macam nak masuk kaki paling susah. Sebab dia kena pegang, tolak benda tu. Macam mana? Benda tu kan, dia ada benda besi tu kan, kena tolak besi tu bawa air keluar. Lepas air tak keluar, ketika basuh muka boleh lagi. Dia berhenti. Boleh lagi. Tangan payahlah. Pegang ni macam nak gosok. Pegang ni berhenti pula. Sudah. Akhir sekali ambil macam tu. Kali 2-3 kali juga. Untuk sekali basuh. Jadi susah juga.
Paling susah nak basuh kaki. Memang susah. Nak kena pegang tangan saya, tak pegang ni lagi. Tak jatuh tergelincir. Mak, sekarang ni nak tanya. Adakah membazir ni? Kita tak payahlah cerita yang tu. Cerita air duk turun ni. Air buka air, air tu jatuh ni. Kita ambil. Sebelum ambil tu dah jatuh dah. Pump ambil. Kadar cukup-cukup untuk sekali basuh muka. Maksud tak bazir lah kan? Okey. Ni, air tu jatuh. Dia pun terus lah. Dia bukan tengok, bukan nak terus lah. Macam biasa ambil untuk. Berapa? 2 saat kot? 3 saat lah? 3 saat kot? Oh, dia 3 saat nak di tepi ni. Tu jatuh, 1 gayung. Okey, ambil yang kedua pula. Basuh kedua. 2 gayung. Yang jatuh tu. 1 gayung je. Yang 3. Soalannya, adakah dia membazir dalam berwuduk? Tidak. Tidak. Tu bukan nama membazir dalam wuduk. Kalau nak kata membazir air boleh. Membazir bil paling tepat. Membazir bil. Tapi bukan membazir dalam wuduk. Tak makruh pun. Sebab kalau makruh boleh kata semua masjid berdosa. Semua orang yang menguruskan masjid berdosa. Sebab dia membenarkan orang buat membazir, air membazir. Berdosa lah. AJK semua berdosa lah. Sebab memang membazir pun kalau air tu membazir dalam berwuduk lah. Berdosa lah. Sebab dia memudah-mudah bayar duit orang tak duit tabung. Mudah-mudah aja. Sedangkan mana boleh mudah-mudah macam tu? Kenapa bagi orang membazir? Macam tu kan, macam orang basuh kereta. Kan tak bagi. Kau basuh kereta. Ini masjid, kau tahu tak? Kau basuh kereta apa? Kan dia tak bagi kan? Sebab duit yang orang bagi tu untuk bayar untuk ambil wuduk, bukan untuk basuh kereta. Memang kita larang. Jadi sebab tu benda tu tak boleh. Jadi sama juga ketika ambil air tu jatuh, kalau yang membazir sama lah dengan basuh kereta. Kalau saja dia ambil, dia buka, dia tengok. Membazir kan? Jadi sama juga ambil. Air membazir lah kira. Sebenarnya membazir ke tak? Tak. Itu kata membazir bil boleh. Membazir air boleh. Tapi dia bukan membazir dalam berwuduk, tidak. Sebab tengok takrif tadi. Membazir dalam wuduk adalah ambil air dia tu lebih daripada kadar. Ambil air untuk basuh muka lebih daripada kadar yang diperlukan. Sekarang ni air yang jatuh tu bukan nak basuh muka. Biarlah dia jatuh. Yang kita nak basuh yang ini. Banyak mana ambil? Oh sikit, tak makruh. Itu bukan membazir dalam wuduk. Bukan. Habis tu bayar bil lah. Macam tu je. Habis tu kira membazir, kira berdosa ke membazirkan air buka macam tu? Tak juga. Yang berdosa, membazir berdosa ni, yang kawan setan ni, saudara setan ni, buka air, tengok. Oh. Tengok aja. Itu baru membazir. Sekarang ni tak boleh buat apa, air tu jatuh. Maka tak nama membazir. Tidak. Tak nama membazir dalam wuduk je. Kalau nak kata membazir bil boleh. Habis tu nak buat macam mana? Tak nak membazir bil. Tapi bukan membazir wuduk. Sebab kalau membazir dalam wuduk, makruh wuduk tu. Sekarang wuduk tu tak makruh. Habis sekarang ni nak buat macam mana? Seorang kena tunggu. AJK tunggu seorang. Pegang. Tutup, buka. Jadi tak boleh buat apa kan? Jadi tak ada apa-apa. Tak ada dosa, tak ada bazir, tak ada apa. Macam mana? Samalah. Perlahan sikit, namanya membazir sikit. Tetap nak membazir. Kita tak nak bahas yang tu. Kita nak bahas berkaitan kan perkataan membazir tu. Membazir sikit. Dia tu membazir banyak. Tapi kalau kita ambil macam tu, air lagi, letak muka. Kalau nak kira macam tu, membazir. Membazir. Kecuali kadar kita ambil 1, 2, 3. Okey. Kalau kita tengok air kita tadi lebih kurang macam banyak tu. Boleh. Tapi kalau letak air jatuh ni, membazir lagi ya. Membazir tu. Kalau shower. Itu membazir dalam wuduk. Buka shower, letak muka. Membazir dalam wuduk ya. Tapi masa dia sabun, air tu turun, itu bukan membazir dalam wuduk. Kan air dia tak malas nak tutup, nak sabun sikit je pun. Air dah jatuh masuk longgang ni. Masuk ni. Air tu namanya membazir bil. Tak ada kena-mengena dengan wuduk. Sebab membazir bil cerita lain. Membazir wuduk cerita pasal makro hukum. Membazir bil ikutmu bayar duit sendiri. Dia lain tau, jangan campur. Kalau wuduk dia ada makro, ada pahala, tak ada pahala, dosa semua tu. Itu ada berkaitan dengan dosa pahala. Tapi setakat kalau ambil air kita buang. Air kita buang je air tu. Kita buang. Kita kira membazir air je lah. Tapi tak ada kena-mengena dengan ibadah. Tak ada kena-mengena dengan ibadah kita. Kalau nak kira, kita duk jiru pokok ke apa ke?
Lepas tu ada sikit lagi satu gayung. Kita pun dah jiru dah. Kita pun jiru lagi. Masih lah kalau nak kira. Sebab dah kena jiru, habis nak buat apa ni? Nampak? Dia bukan bazir. Bukan. Tak, tidak. Kita ambil dalam wuduk. Dalam wuduk membazir air yang dia ambil untuk basuh muka. Jadi kalau dia pakai shower ataupun dia buka bawah paip, membazir lah tu. Sebab banyak mana yang diguna untuk basuh muka? Oi, banyak sangat. Membazir lah. Membazir lah kira tu. Tapi dia kata daripada jatuh longkang baik basuh muka. Tak. Tidak. Kalau jatuh longkang sebab tak boleh buat apa, air tu jatuh, kan? Tak boleh buat apa, dah tarik tangan kan air jatuh kan? Nak tutup kan masalah. Tak boleh buat apa, itu namanya bazir bil. Tapi tak dosa, tak jadi apa-apa sebab tak boleh buat apa. Sedangkan kalau letak muka, dia kata daripada bubuh dalam longkang, air tu jatuh longkang, baik kat muka dia, bazir dalam wuduk. Macam mana? Nampak macam baik kan? Baguslah. Baik basuh muka banyak sikit. Daripada masuk longkang, baik basuh muka. Betul kan? Logiknya tidak. Tidak. Tak. Salah faham. Kadar air yang kita tak tahu berapa banyak kadar air yang bazir. Contoh kalau basuh muka kita dapat tahu. Dia juga dah sangat. Bagaimana kita nak ukur pada basuh tangan dan basuh kaki, kita tak tahu kadar banyak mana. Memanglah agak-agak lah. Dia tak adalah tu sangat. Boleh agak-agak gitu je. Dia tak adalah tepat-tepat. Agak. Sebab dia bukan syarat sah wuduk ke apa. Jadi membazir, tak jadi membazir macam tu. Jadi cuma boleh agak-agak. Jadi banyak mana tangan? Kalau muka, banyak ni. Tangan, rasa tangan dengan muka sama-sama je. Dia punya apa? Dia panggil perimeter. Kalau ukur dia punya luas muka, sini berapa. Diameter. Bukan diameter. Dah lupa dah apa nama. Jadi kalau kita tengok luas permukaan tu lah, JLP, jumlah luas permukaan. Jangan saya keluar bab sains nanti, habis mengapu terus. Jadi kalau kita tengok jumlah luas permukaan ni, kita buka kulit tangan. Ni untuk fikir je, jangan buat kulit tangan besar mana. Kulit muka rasa sama besar kot dengan kulit tangan. Jumlah luas permukaan ke tangan lagi lebih sikit kan? Lebih sikit, jadi lebihkan aja sikit. Macam tu lah. JLP, jumlah luas permukaan. Cikgu matematik je yang tahu. Sebab orang yang tak mengajar matematik, dia pasal periksa je, lepas tu dia lupa betul JLP tu apa benda. Kan? Semua tak ingat kan JLP? Ingat tak JLP? Tak ingat. Masa periksa je. JLP tu jumlah luas permukaan. Jangan. Okey. Habis? Okey. Jadi maknanya kita agak-agak lah. Agak macam tu ambil. Lebih. Kalau yang maksud membazir macam ni, yang garanti membazir. Okey. Garanti membazir, buka paip, letak tangan. Membazir. Ataupun ambil air satu gayung, tuang. Membazir. Garanti. Tapi kalau ambil itu payahlah nak cakap lebih kurang lah, senang. Payah tu nak cakap, ni terlebih tu, buang sikit kejap salah kan. Okey sikit. Makruh nanti. Sekejap. Tak cukup lah. Ambil buang sikit balik. Tak ada sampai macam tu. Maksudnya yang tak nak ni yang garanti membazir. Itu yang tak nak. Yang 50-50 tu halal lah. Bukannya kita nak wudu nak semayang lah weh. Nanti kan jadi was-was pula. Nak semayang. Jadi dari segi tu. Kenapa? Pernah satu ketika Nabi dia tegur Sa'ad. Sahabat Nabi nama Sa'ad, dia kata ma hadza syaraf. Kenapa israf ni? Israf ni berlebihan. Setengah ulama dia bezakan israf dengan mubazir. Membazir dengan israf ni berbeza. Membazir benda yang tidak perlu dia buat juga. Langsung tak perlu. Israf benda yang perlu tapi dia buat lebih. Tu beza sikit. Israf. Ma hadza syaraf. Istilah israf lah. Kenapa berlebihan ni? Kenapa israf ni? Maka Sa'ad menjawab, afil wudu'i israfun? Dekat wuduk pun ada israf ke? Ada berlebihan juga ke? Kita panggil membazir kan? Sebenarnya yang tepat bukan membazir, israf. Membazir ni yang tak perlu langsung. Tu membazir. Tak perlu langsung, dia boleh. Dia pakai kereta 3 dah ada. Dan tak perlu dah kereta. Dia beli kereta satu lagi, membazir. Sebab tak perlu. Tapi kalau dia perlu untuk apa semua, harga 300,000 dah cukup. Dia pergi beli 3 juta. Guna jarang-jarang. Itu israf. Sebab dia memang nak pakai. Cuma kenapa sampai melampau macam tu? Tayar spare, pakai satu cukup lah. Dia letak 4 tayar spare.
Dia bawa 4. Israf. Tapi kalau dia pakai kereta, tayar spare memang ada satu, tapi tapak tayar spare basikal ada sekali. Membazir. Faham tak? Bagi tahu kat situ perbezaan israf. Tapi kita membazir je, sebab membazir jadi bahasa Melayu. Sebenarnya israf. Afil wudu'i israfun, kata Sa'ad. Dalam wuduk pun ada israf ke? Lalu Nabi menjawab, na'am. Wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun kamu berada di sungai, di laut. Ambil wuduk dalam laut pun membazir. Nampak? Barulah kena dengan takrif tadi. Nabi kata sahabat, ambil wuduk air terjun ni. Dia ambil wuduk pun boleh membazir. Macam mana? Air terjun nak turun, dia letak muka. Membazir. Habis macam mana? Ambil kadar tu aja. Lah, bukan luar pun. Dia jatuh situ juga. Itu cerita lain. Biar nak jatuh mana pun. Sekarang dalam wuduk, jangan membazir. Jangan israf. Jadi ambil banyak mana? Banyak tu je lah. Loh. Banyak? Ya, banyak tu. Masalah? Atau ambil. Alah, sikitnya. Banyak kan air? Banyak. Biarlah air tu banyak. Itu maksud dia. Itu Nabi sebut. Afil wudu na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun dekat dalam laut, dalam sungai yang mengalir. Sungai ni mengalir ni. Sungai mengalir. Dia pun ambil air, ambil baldi. Saja aku ambil wudu. Masuk itu juga air. Kalau dia tak ambil pun, banyak tu pun, air itu juga mazir. Kena ambil macam mana? Banyak tu lah. Asal pula nak lebih. Maka kalau kita faham yang tadi, barulah kita faham paip tadi memang tak nama membazir. Tidak nama membazir. Paip yang turun ketika kita basuh-basuh ni. Cuma bil dia kena bayar tu je. Jadi kenapa duk buat air berhenti lah, macam-macam teknologi buat? Nak bagi kurang bayar bil. Bukan sebab membazir, bukan sebab israf. Jadi orang cakap israf juga. Bolehlah cakap membazir. Tapi bukan membazir dalam wuduk. Bukan. Membazir air keluar. Air tu keluar membazir. Dia rugi, tak digunakan. Dah rawat air tu, lepas tu kena bayar bil, lepas tu air tu dia hilang macam tu aja. Membazir tu, bukan wuduk. Sebab wuduk dia ada kena makruh, ada kena mengena dengan makruh, dengan sunat semua tu kan. Ada hukum-hukum dia. Hati-hati dalam menentukan apa maksud membazir, atau yang lagi tepat adalah israf tu. Okey. Allah. Dan oleh kerana dah habis, kita berhenti kat situ. Tapi kita berhenti dekat pakaian tu. Saya nak saja je nak masuk bab lain yang tak ada kena-mena dengan cerita ni, yang mana hadis tadi, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahur. Akan muncul akhir zaman nanti umat aku, sekelompok umat aku akan berlebihan dalam bersuci. Ambil wuduk tu lebih, mandi wajib tu lebih. Memang ada pun sekarang semua lebih pun. Memang lebih. Maka wad doa, saya nak bahas hadis ni, dan doa, berlebihan dalam doa saja je lah, tak masuk pun bab ni. Dan doa pun Nabi sekali kan akan berlaku di akhir zaman, umat aku akan berlebihan dalam mandi wajib. Saya detailkan. Dalam mandi wajib, dalam basuh najis, dalam wuduk, menggunakan air berlebihan, kata Nabi. Dan umat aku juga akhir zaman akan berlebihan dalam doa. Nabi gabungkan sekali bersuci dengan doa. Berlebihan bersuci dan doa. Nabi gabung sekali. Oleh kerana itu mungkin ada perkaitan, walaupun kita tak tahu apa perkaitan di antara membazir ataupun israf ataupun lebih dalam masalah wuduk dan doa. Kenapa Nabi gabung sekali kan? Sepatutnya doa tu cerita lain, wuduk tu cerita lain. Kenapa gabung? Mungkin ada, tak sempat nak kaji hikmah, kita baca je lah. Mesti ada sebab. Jadi kenapa Nabi sebut doa tadi tu? Bukan. Apa maksud berlebihan dalam doa? Jadi hati-hati sebagai peringatan, kalau kita nak berdoa dari segi syarat dan rukun, puji Allah dulu, selawat dan sebagainya, duduk elok-elok, duduk pula iftirash, itu yang terbaik dan sebagainya, tak apalah. Tu yang paling baik bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling baik. Itu dari segi rukun saya tak nak bahas bab tu. Cuma dalam bab ni apa maksud berlebihan dalam doa? Antara berlebihan dalam doa adalah minta detail. Apa kita nak tu kita minta detail. Sepatutnya nak rezeki, ya Allah murahkan rezeki aku. Tak detail. Sebab rezeki mungkin anak. Tapi duit tak ada. Anak 12. Mungkin rezeki duit. Mungkin rezeki bukan duit. Bukan. Mungkin rezeki makan. Macam-macam rezeki ni. Mungkin rezeki tambah umur. Sepatutnya 60 tahun Allah panjangkan jadi 70. Rezeki juga. Macam-macam lah. Rezeki lagi, anak-anak semua jadi ustaz.
rezeki. Jadi minta murah rezeki. Jangan minta detail. Minta detail tu lah nama melampau dalam hadis tadi ni. Sebab Nabi gabungkan sekali melampau dalam wuduk dan melampau dalam berdoa. Jadi nak minta, ya Allah beri aku kenderaan. Okey. Supaya mudah untuk aku bergerak. Tapi jangan detailkan, ya Allah aku nak Mercedes. Tu. Tapi ada ni dah jadi ni motivasi. Motivasi dia detail. Target kita, ya Allah, aku nak 1 juta ya Allah. 1 juta. Macam tu. Dia ada dia punya tu motivasi. Dia lain macam sikit motivasi ni sebab dia ambil pada barat. Dia detail. Aku nak simpan emas dalam masa 10 tahun 4 kilo. Kena sebut 4 kilo, kena bayang 4 kilo, kena doa. Tu. Motivasi. Geng motivasi. Bukan tak boleh. Boleh, tapi tak ada adab dalam berdoa. Itu melampau dalam berdoa. Kalau dengan 4 kilo emas tu yang dia minta dapat menyebabkan dia lupa surah masjid je ni. Sebab kita tak tahu. Sekarang datang surah masjid. Sebab apa? Sebab ada 4 gram. Itu pun kejap-kejap pergi adai. Kejap-kejap arah nu. Duit tak ada. Yang 4 gram tu. Tiba-tiba nak 4 kilo, dengan dapat 4 kilo tu lupa surah masjid. Memang nak dapat banyak mesti kena lupa surah masjid tak? Boleh? Tak lupa surah masjid dapat banyak. Payah nak cari. Jadi bimbang takut-takutnya tu. Jangan ambil detail. Jangan kata nak kenderaan cukup. Jangan kata aku nak yang ini, yang tertentu. Tak, jangan doa. Macam tu. Kerana melampau dalam berdoa. Atau minta main-main pun jangan juga. Ya Allah, kalau kau nak makbulkan, makbul lah. Tak nak pun tak apa. Jangan. Ataupun ataupun macam ni. Ya Allah, doa yang macam semalam ya Allah. Dah banyak kali aku doa yang sama je, yang macam semalam ni. Esok macam semalam, esok macam semalam. Macam hari tu je doa ya Allah. Ataupun ditulis dekat tangan, ya Allah, aku minta padamu Allah, kau makbulkan doa aku yang ada tertulis dalam surat ini. Surat dekat tangan, surat ini. Semua tu macam main-main. Jangan. Itu maksudnya melampau lah. Antara lagi nak minta syurga detail. Ya Allah, aku nak syurga ada 200 bilik. Syurga warna merah, buat daripada emas. Perak langsung tak nak. Tu. Tak ada. Minta syurga umum, syurga Firdaus yang umum macam tu je. Kalau tidak dia melampau. Antara lagi yang melampau minta benda haram. Ya Allah, kenakanlah aku kali ni nombor ekor. Nak dapat dapat ekor betul, nak dapat kepala sekali. Asyik ekor kecil-kecil je. Kan dia ada besar kecil tu kan. Nak dapat yang besar sekali ya Allah. Tak boleh. Tak benar. Doa macam tu. Kalau dia menyanyi, joget-joget orang perempuan, doa ya Allah bagilah aku dapat gini. Tak boleh juga sama. Berlakon, laki orang peluk bini orang peluk laki orang, nak menjiwai lakonan. Sama. Ya Allah, menangkan aku anugerah-anugerah ni. Tak boleh. Itu melampau juga. Ataupun minta jawatan tak logik. Ya Allah jadikan aku Nabi ke? Ya Allah jadi aku kan Perdana Menteri. Logik tak kita jadi Perdana Menteri? Tak boleh minta? Tak boleh. Tapi kalau logik boleh. Dia Menteri Pendidikan. Ada tak? Ada can? Ada can. Boleh lah. Kalau tak ada can macam kita ni tak payahlah. Minta jadi Perdana Menteri. Memang. Kalau nak jadi boleh jadi. Tapi ikut logiknya boleh jadi Perdana Menteri? Tak ada. Jadi tak boleh minta. Menteri boleh menteri pun tak boleh. Sebab kita masih bila nak berpolitik jadi tak boleh. Janganlah minta. Sebab dia akan jadi namanya melampau. Jangan yang minta yang pasti Allah tak kabulkan tak boleh minta. Macam nak hidup sampai kiamat ke apa ke. Setan boleh, iblis boleh hidup sampai kiamat. Kalau iblis boleh, aku bukan iblis ya Allah. Aku nak hidup sampai kiamat. Tak boleh juga. Melampau dalam doa. Ataupun nak minta doa ramal masa depan, dapatkan satu ilmu yang boleh ramal masa depan. Semua tu anugerah Allah lah. Allah kata Allah bagi je. Itu ada lah. Hati-hati jangan pergi sini Dia pun tak pergi. Tengok rupa-rupanya. Itu Allah bagi. Bukannya dia tahu, tidak. Allah bagi auto je macam tu. Tak boleh minta. Nak jadi wali ke apa tak boleh minta. Antara yang lebih juga mengangkat suara. Doa mengangkat suara. Lebih juga. Itu antara yang berlebihan dalam berdoa. Mengangkat suara. Maksudnya suara kuat-kuat. Kan nak minta ni kena suara jangan bertempik-tempik. Nak minta ni kena slow. Relax lah maksudnya slow. Minta biasa, suara biasa. Lagi rendah lagi bagus.
suara tu, nada tu. Suara pula lembut, merendah diri, bukannya bertempik ataupun kuat. Kan? Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika. Minta slow-slow. Slow, relax, slow-slow je. Kalau tidak dia dikira tu lah. Malah sebagian ulama kata berlagu pun tak boleh. Kan ada orang doa kan berlagu pun tak boleh. Tak boleh tu maksud melampau dalam berdoa, berlagu. Sebab tak ada orang nak minta berlagu. Ada orang minta nak pinjam duit berlagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul dia nyanyi. ada cerita Piramli yang nak minta apa, kanak budak-budak apa budak-budak apa, anak yatim tu kan. Kan ada suara orang lain, suara Piramli tapi orang nyanyi tu orang lain kan. Tolong kami, bantu kami apa, anak yatim piatu tu kan. Itu je satu-satunya yang minta ya Allah yang aku minta dengan menyanyi. Baca tak boleh. Tak ada yang lain. Maksudnya dengan cara berlagu tidak, setengah bagian kata tak, akhir melampau juga. Itu yang orang ambil apa ni, lagu jadi Allah selamat. Sama. Itu cuma nyanyi, jadi nyanyi. Ataupun mungkin lagu-lagu nasyid, dia jadi nasyid lah. Tak jadi doa. Bukan kita tak boleh. Boleh. Cuma tak jadi doa lah. Maksudnya bukan doa. Dia menyanyi tapi apa, doa duha tu kan. Baguslah juga dengan nyanyi doa duha tu, kita hafal tu. Apa Allahumma inna duha duhauka dan sebagainya tu. Tapi ketika nyanyi tu bukan doa, tu nyanyi. Tapi lepas tu masa doa janganlah Allahumma inna duha duhauka. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Bacalah Allahumma inna duha duhauka. Sampai habis. Itulah. Okey, maksudnya biasa. Sebagian ulama lah kata kalau berlagu pun dia dikira melampaui batas lah. Melampau. Kerana Nabi pernah tengok sahabat dia cakap kuat-kuat, dia kuat-kuat, dia apa? Dia doa kuat-kuat, dia doa lagu-lagu secara kuat. Nabi kata, wahai manusia, kesian korang ni, dia kata. Korang tak berdoa kepada yang pekat dan yang pekak. Allah dekat dengan kalian. Jadi tak payah ada kuat-kuat. Allah dekat dengan kalian. Tu maksudnya Allah Maha mendengar. Tak payah nak duduk menjerit-jerit macam tu. Kita berhenti dekat yang ketiga, ada pun pakaian. Ya. Pada khianat. Ya. Cakap. Saya nak cari kat mana nak tanda ni. Baca buku memang pun baca buku ke majalah ke apa tanpa guru berkaitan dengan agama berkaitan dengan dunia tak apa. Berkaitan dengan agama memang guru dia akan jadi syaitan. Betul. Sesiapa yang membaca tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ya, betul. Walaupun ada lagi bahas dhaif lah tak dhaif lah, tak penting lah tu kan. Bukan kerja kita nak dhaif tak dhaif. Cuma betul, baca kitab saja, baca berkaitan agama tanpa guru, maka guru syaitan. Guru lah. Sebab ilmu dihantar melalui pemahaman tadi tu, melalui guru. Dia bukan melalui pembacaan, tidak. Habis tu iqra, bacalah. Kan? Sebab tu kita kena budaya membaca. Salah sebenarnya. Dalam bab agama, dalam bab lain ya sila baca. Nak baca, nak fasihkan bahasa Inggeris, banyak baca. Ni cerita agama. Tidak. Agama tak boleh ambil dengan baca. Agama dengan berguru. Habis tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril, dia tahu tak Nabi tak reti baca? Ummi. Kenapa dia suruh baca juga? Maknanya iqra tu bukan maksud baca. Ya, maksud baca. Tapi murad yang dikehendaki maksudnya bukan baca. Berguru. Ya ke? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Setelah 3 kali. Peluk. Iqra. Tak nak baca. Peluk. Aku tak reti baca. Aku tak tahu. Jibril tahu lama dah lah. Jibril tahulah Nabi tak tahu membaca. Ummi. Kerana tak tahu membaca Nabi tu sebagai kemuliaan bagi Nabi. Maka orang tak boleh tuduh Quran tu buat sendiri. Sebab
Kita tak erti baca sebagai satu kehinaan bagi kita. Bagi Nabi satu kemuliaan. Tak tahu baca boleh kontrol 1/3 dunia. Oh, hebat tu. Tapi kita tak tahu baca bukan 1/3 dunia. Nanti kan saya cakap kasar sangat pula, saya berhenti kat situ dulu. Jadi apabila habis tu Iqra maksud apa? Berguru. Sebab tu bila Iqra tak mau. Iqra, aku tak tahu baca. Iqra, aku tak tahu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Jibril. Maka Nabi pun ikut. Sedangkan kalau baca, Jibril akan bawa kertas. Iqra, Iqra, ada riwayat Nabi Jibril bawa kertas. Mana ada? Kertas. Habis nak baca mesti pakai kertas, ataupun ada riwayat kata tiba-tiba aja ada tulisan dekat Gua Hira. Suruh baca. Sebab bagi baca mesti kena ada tulisan. Mana pernah ada riwayat? Maknanya Iqra tu bukan maksud baca. Tu yang salah, ramai yang salah faham juga. Dia kata kena banyak membaca kerana membaca itu jambatan ilmu. Oh, betul lah tu. Betul lah. Jadi banyak membaca supaya ilmu kita boleh dapat banyak. Sebab budaya kan membaca tidak. Dalam bab agama dalam bab agama budaya kan berguru, bukan membaca. Dalam bab agama baca, ada seorang yang sebagian orang zaman sekarang kata dia ulama besar. Dia kerja dia memang rajin duduk library je. Duduk library je. Orang sekarang ada beberapa golongan yang duduk menyanjung dia tinggi, malah sanjung tinggi. Dia memang banyak membaca, tapi bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Memang terkenal orang ni. Kalau kata je hadis je sekarang ni disahihkan dia tu je lah. Saya malah nak sebut nama. Disahihkan orang tu. Apa pula tiba-tiba kau nak sahih? Kau baru berapa ratus tahun. Kau apa hal? Tapi kalau kita baca je mana-mana cari Google apa, disahihkan oleh. Perasan? Dia tu. Sebahagian kata itu ulama besar yang banyak membaca. Maka dia tak ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Ditolak. Jadi maksudnya betul, membaca tanpa guru bab agama setan akan kona. Habis tu nak baca macam mana? Baca guru maksudnya lah. Guru baca faham, sebab pemahaman dia akan datang dengan cara berguru tu, menghuraikan, bukan dengan baca. Baca akan jadi sesat. Malah baca Quran pun sesat. Bukan baca Quran, baca terjemahan Quran. Bukan baca Quran. Baca Quran mana sesat? Baca terjemahan Quran pun sesat. Tak percaya cuba baca, lepas tu cuba tegangkan dekat ustaz. Ustaz, saya nak beritahu ni. Saya tak benar ni, saya nak buka ustaz. Ustaz pun dia pun baca terjemahan. Lepas tu dia hurai kat ustaz. Agak-agak sesat tak? Confirm. Dia baca terjemahan, confirm. Sebab apa? Oh, itu maksud lain, kau pergi maksud lain. Macam tu lah. Lewat dah ni. Ini ke apa? Ahad. Sebaik tak ada apa-apa. Wallahualam. Kalau tidak nak balik ni. Kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Allah, dah ada orang tulis dekat dalam ni. Saya tak cakap, orang tu yang cakap. Siapa nama dia? Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah.